Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita berjumpa lagi dalam Garasi TV bagi siaran 14 hari bulan untuk pukul 3 petang. Pertama macam biasa saya ucapkan ribuan terima kasih. Pertama selamat Hari Raya Deepavali kepada semua masyarakat India dan selamat bercuti bagi rakyat Malaysia yang bercuti hari cuti rasmi hari ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang kekal bersama dengan Garasi malam tadi bagi sesi jualan pukul 9 malam. Walaupun angkanya sekadar 500 sahaja kerana ada program menarik di televisyen malam tadi. Tapi tu share je petang ni kita tak naikkan poster. Saya bertengok, saya akan menanti respon saja melihat trafik petang ni. Melihat keadaan, tapi Mahfuz dah standby mengenai Afghanistan. Bagaimana kalau saudara ingin tahu sejarah 40 tahun perang di Afghanistan, sebenarnya dah 41 tahun ni, bermula tahun 79. Kalau saudara berminat untuk mengikuti apa sebenarnya berlaku di Afghanistan pada tahun 79 hingga sekarang, just bagi tahu, nanti kalau naik 10 Afghanistan, kita akan run Afghanistan. Sementara itu saya juga ingin mengingatkan saudara yang berada di Klang Valley, sila berhati-hati. R0 jangkitan COVID-19 di Klang Valley meningkat daripada 1.0 kepada 2.5 kadar jangkitan, berarti kebarangkalian jangkitan telah meningkat 150%, menjadikan semalam campuran keseluruhan jangkitan Kuala Lumpur dan wilayah dan sekitar Lembah Kelang lebih tinggi daripada jangkitan di Sabah. Jadi saya fikir kata ini adalah momentum yang menggambarkan bagaimana usaha mengendalikan pelandaian jangkitan COVID-19 hampir gagal di Lembah Kelang. Kerana setelah masuk minggu ketiga, angka jangkitan tidak berkurang tapi mendadak dan meluncur laju, itu 250% lebih tinggi daripada kadar purata sekitar 100 ke 150 orang sebelum ini. Dan angka semalam memberi gambaran Klang Valley akan memasuki frasa perang yang lebih besar. Barangkali ada kemungkinan kita akan melalui frasa perang yang sama seperti yang dihadapi oleh Sabah ketika kemuncak pada bulan Oktober yang lalu. Jadi pastikan anda semua waspada, kerana saya tahu semalam dengan kegemparan anugerah di televisyen dan macam-macam, hampir tak siapa mempeduli, dan hari ini saya tengok di FB tak ada siapa memberi komen mengenai sebenarnya bencana mula merebak dan menunjukkan tangga jangkitan yang tinggi dan meletakkan Klang Valley dalam zon ancaman yang besar. Kerana saya jelaskan pada saudara, kecuaian yang samalah juga berlaku di Sabah apabila langkah drastik tidak diambil oleh orang ramai, menyebabkan Sabah akhirnya meledak melepasi angka 800 hingga 1000 angka. Jadi adalah tidak mustahil Klang Valley akan melalui angka melangkau sekali ganda dan menuju 4 digit bagi Klang Valley saja, berdasarkan R0 yang meningkat daripada 1.0 kepada 2.5 secara mendadak semalam. Jadi berhati-hati. Kalau tanya pandangan saya fikir kata angka itu tidak akan menurun dengan drastik walaupun kita dah masuk minggu ketiga. Sepatutnya capaian pada minggu ini R0 dijangka menurun daripada 1.0 kepada 0.3 walaupun angka yang disasarkan adalah 0.5. Tapi akhirnya dia menjadi 2.5. Berhati-hati kerana berarti apa yang saya katakan dulu, pemutusan rangkaian bagi memutuskan hal-hal yang berkaitan bukan ekonomi tidak membantu, kerana akhirnya sektor ekonomi lah yang menggerakkan hampir 70% orang yang berada di Lembah Kelang. Kerana dari angka jangkitan 2.5, saya boleh katakan bahawa PKP bersyarat tidak memberi kesan. Walaupun sebenarnya dia membantu kita mengendalikan ekonomi bagi orang yang berada di Lembah Kelang, kerana Selangor selaku pemacu ekonomi tertinggi di Malaysia dengan menyumbang 26% daripada keluaran dalam negara kasar. Kuala Lumpur menyumbang 3.6%, berarti ada 30% sahaja kuasa ekonomi yang berada di Klang Valley. Berarti kalaulah lockdown dilaksanakan sepenuhnya di Klang Valley, kesan ekonomi akan jadi lebih teruk. Tetapi apabila kita melaksanakan PKP bersyarat, inilah angka yang kita dapat. Daripada 100 lebih ke 160, tiba-tiba kita memperoleh angka 500 lebih bagi keseluruhan jangkitan di Lembah Kelang. Berhati-hati. Kita ada berapa angka, Syed Amin? 400. Okey. Terkejut saya kerana petang ni kita 5 minit kita dah dapat 400. Saya ingin tanya pada saudara sama ada saudara berminat untuk mengetahui sejarah Afghanistan. Kita standby je. Kalau saudara turun nak kejualan, saya akan kejualan. Just jawab je. Kalau nak Afghanistan, jawab Afghanistan. Ada 10 je. Saya akan memulakan sejarah Afghanistan daripada perang 79 dengan pendudukan Rusia di Afghanistan hinggalah serangan Amerika pada tahun 2001 dan apa terjadi di Afghanistan sekarang setelah 41 tahun dilanda perang.
Apakah itu Afghanistan? Siapakah yang berada di Afghanistan? Apakah konflik Afghanistan? Apakah sejarah Afghanistan? Sedahsyat mana kemiskinan di Afghanistan? Kerana saya berada 14 hari di Afghanistan pada tahun 2006. Boleh saya kongsikan sedikit kalau saya nak tahu. Saya tunggu kalau admin kata betul ada 10 orang minta Afghanistan, kita akan mula dengan Afghanistan, kemudian barulah kita pergi pada SEAL. Seperti biasa saya tak begitu garah untuk berniaga tanpa berkongsi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afghanistan adalah negara yang ke-42 terbesar di dunia. Afghanistan adalah juga negara yang ke-42 penduduk terbesar di dunia. Hampir sama dengan populasi Malaysia. Pada populasi yang terkini dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Afghanistan memiliki 31 juta lebih penduduk. Malaysia menghampiri 33 juta. Jadi dari segi skala kaum, skala penduduk, dia hampir sama dengan Malaysia walaupun dia adalah negara di Asia Selatan yang paling besar. Dia adalah negara yang Asia Selatan bagi sebahagian wilayahnya dan menjadi Asia Tengah di bahagian sebahagian wilayahnya. Afghanistan memiliki 4 bangsa yang besar, iaitu Pashtun. Pashtun berarti mereka adalah sebangsa dengan bangsa yang berada di Pakistan. Pashto adalah bahasa sebangsa dengan mereka yang berada di Pakistan. Bangsa yang kedua terbesar adalah Tajik, yang ketiga adalah Hazara, yang keempat adalah bangsa Uzbek. Itu Afghanistan mempunyai sejarah yang sangat unik kerana pada tahun 1940-an berlaku rampasan kuasa. Tetapi pada tahun 1979 berlaku satu lagi rampasan kuasa yang besar apabila Babrak Kamal yang disokong oleh Rusia merampas kuasa dan menjatuhkan Raja Zahir Shah. Dan akhirnya dengan sokongan Rusia, terbentuklah satu kerajaan pro-komunis di Afghanistan. Apabila Rusia membantu kerajaan boneka Babrak Kamal berkuasa, Najibullah berkuasa, tentera Rusia telah menghantar angkatan tenteranya masuk ke Afghanistan dan membantu jeneral yang pro-komunis, membantu seorang presiden yang pro-komunis membina sebuah negara. Itulah yang bermula di mana perang jihad. Pada tahun-tahun tersebut, saudara, saya jelaskan kepada saudara, bukanlah aneh. Pelajar-pelajar daripada Malaysia, daripada Indonesia, pelajar-pelajar daripada Filipina, selatan Filipina yang beragama Islam, pelajar-pelajar daripada selatan Thailand yang beragama Islam akan pergi ke Pakistan dengan membawa permit pelajar, tetapi kemudiannya mereka menyusup masuk dan menjadi mujahidin. Ini berlaku di seluruh dunia kerana pada waktu itu orang Islam berasa sangat marah kerana kerajaan komunis yang menolak agama. Kerana komunis adalah satu prinsip mereka, agama adalah candu, Tuhan itu palsu. Kerana itu konsep komunis yang paling besar apabila dia memasuki Afghanistan, sebuah kerajaan Islam yang dijatuhkan sistem monarki dan dilantiknya seorang Perdana Menteri yang pro-komunis, menyebabkan timbul kesedaran yang sangat besar kepada umat Islam. Inilah yang bermula kesedaran pertama istilah mujahidin. Tidak pernah berlaku mujahidin dalam sejarah era moden, dalam sejarah dunia perang dingin, kecuali apabila Rusia menduduki Afghanistan, istilah mujahidin menjadi popular. Pada tahun 79 hingga 89, tentera Islam yang bergabung di bawah 3 pemimpin besar, iaitu Burhanuddin Rabbani yang memimpin orang Pashtun, Gabuddin Hemedtiar yang memimpin orang Uzbek, dan juga Ahmad Shah Massoud yang memimpin orang Tajik, telah bergabung dan membentuk pasukan mujahidin dan berperang secara bertubi-tubi selama 10 tahun, daripada tahun 79 hingga tahun 89. Dan apabila saya pergi ke sana, walaupun pada tahun 2006, perang telah berlangsung hampir 35 tahun, kita masih boleh melihat beratus-ratus kereta kebal tentera Rusia yang musnah, meletup dan ditinggalkan bangkainya bersepah di seluruh bumi Afghanistan, dan menggambarkan betapa kuatnya perjuangan mujahidin, betapa kuatnya keinginan untuk membebaskan bumi Rusia daripada pengaruh komunis. Tetapi akhirnya apabila komunis jatuh, komunis berundur apabila Rusia tidak lagi mempunyai wang. Rusia juga mengalami nasib seperti Amerika dalam perang Vietnam, di mana setiap hari mereka kerugian dan setiap hari tentera mereka mati, dan setiap hari mereka sedar mereka tidak mampu melawan mujahidin yang berpegang kepada fi sabilillah, yang menganggap perang ini adalah perang jihad dan mati dalam perang menentang Rusia adalah mati syahid. Akhirnya tentera Rusia berundur dan meninggalkan rejim Babrak Kamal. Babrak Kamal meneruskan rejim, tetapi dia tak mampu bertahan kerana jeneralnya yang bernama Abdul Rashid Dostum, jeneral perang yang memimpin tentera Afghanistan untuk membantu kerajaan pro-komunis setelah Rusia berundur. Abdul Rashid Dostum telah mengambil langkah belot dengan menentang kerajaan Babrak Kamal.
Akhirnya jatuh kerajaan Babrak Kamal setelah perang saudara selama 3 tahun, komunis berundur tahun 79 dan tahun 79 hingga 82, kerajaan boneka yang dipimpin Babrak Kamal dan disokong oleh Jeneral Abdul Rashid Dostum terpaksa berperang dengan rakyat Afghanistan. Hinggalah Abdul Rashid Dostum barangkali menerima hidayah dengan menyedari bahawa mereka telah berbunuh sama Islam ketika komunis telah meninggalkan bumi Islam. Akhirnya beliau belot dan menyokong pasukan Mujahidin dan jatuhlah kerajaan boneka pimpinan Najibullah. Saya jelaskan kepada saudara juga apabila komunis jatuh, naiklah kerajaan Islam pada tahun 1982 yang mana menggabungkan 4 kumpulan perjuang yang terbesar iaitu Abdul Rashid Dostum, Burhanuddin Rabbani, Gibuddin Hemitiar dan Ali Shah Mas'ud, Ahmad Shah Mas'ud. Ahmad Shah Mas'ud mewakili orang Tajik. Tetapi kerajaan campuran ini sering bersengketa kerana masalah asabiah iaitu masalah puak, kerana kedudukan demografi Afghanistan bahagian selatannya berdekatan dengan Pakistan dan didiami oleh 40% penduduk keturunan Pashto. Puak Hazara adalah 15%. Puak Tajik mewakili sekitar 17%, manakala puak-puak yang lain sekitar 9, 4 dan ataupun 5%. Begitu banyak puak dan ketika perang yang begitu panjang daripada tahun 79 sampai 89 sampailah tahun 82, ramai orang memiliki senjata. Hampir senjata berada di mana-mana dan dengan kepakaran mereka mengubah suai senjata yang ditinggalkan oleh Rusia Kafelnikov dengan lambakan senjata kerana campur tangan luar di mana rejim yang masih lagi rejim komunis masih disokong senjatanya oleh Rusia, manakala pasukan Mujahidin pada awalnya disokong senjatanya oleh Amerika, di mana Amerika memasukkan senjata melalui sempadan Pakistan dan disalurkan kepada pejuang untuk menjatuhkan Rusia. Apabila Rusia telah jatuh, naiklah kerajaan perpaduan Islam, tetapi semua orang memiliki senjata dan wujudlah perang sivil ataupun perang saudara sesama orang Islam, yang akhirnya pada tahun 82 hingga tahun 86, setelah melihat kerajaan yang sedia ada tidak dapat stabil dan kerajaan yang sedia ada kekal berperang dan tidak dapat berbagi-bagi kuasa kerana masalah asabiah, iaitu masalah kepuakan, pelajar-pelajar yang sebelum ini menjadi pelarian di Pakistan, di Quetta dan juga di Peshawar, Pakistan, kerana era perang komunis, ramai orang lari dan berjuta-juta orang telah masuk ke Pakistan. Dan pelajar-pelajar ini bergerak di sekolah-sekolah Talib, dipanggil sekolah-sekolah agama. Talib adalah pelajar. Maka pelajar-pelajar ini dengan menggunakan Amerika dengan menggunakan Osama bin Laden telah membentuk satu rejim pelajar yang bersempadan di negara Pakistan dengan Afghanistan, dan akhirnya satu kombinasi telah dibuat di mana pelajar-pelajar itu kaum muda masuk dan merampas kuasa secara bersenjata dan menjatuhkan rejim Mujahidin. Inilah bermula sejarah hitam apabila rejim Najibullah rejim Taliban yang dipimpin oleh Mullah Omar telah melaksanakan undang-undang Islam yang di luar daripada batas agama dan batas kemanusiaan. Wanita yang tidak memakai burqa dihukum bunuh. Lelaki yang dianggap sebagai sisa-sisa ataupun dianggap sebagai penyokong Rusia ataupun menentang dasar Islam ditembak di tepi-tepi jalan dengan disuruh melutut dan ditembak saja di bahagian belakangnya, hingga dunia menjadi terkejut dan Amerika menjadi terkejut. Kerana pada waktu itu orang menyangkakan apabila Taliban masuk memerintah, dia akan memerintah jauh lebih baik daripada kerajaan campuran yang bersengketa. Tetapi telah berlaku satu perubahan yang sangat besar di mana Mullah Omar apabila berjaya menakluk Afghanistan telah mensiarkan Afghanistan sebagai sebuah negara Islam yang melaksanakan hukum hudud. Tetapi hukum yang dilaksanakan sangat tidak dapat diterima oleh orang Islam dan juga oleh negara-negara barat yang melihat pelaksanaan hukum itu telah melanggar begitu banyak konvensyen kemanusiaan, terutama adalah hukuman ke atas wanita yang tidak berburqa, melarang wanita untuk pergi belajar, melarang wanita untuk bekerja, memaksa wanita tinggal di rumah, dan akhirnya semua lelaki yang tidak menyimpan jambang dan tidak memakai penutup di kepala dianggap sebagai kafir. Jadi mereka dibunuh dan akhirnya Taliban dianggap sebagai musuh kepada semua negara barat kerana gagal memenuhi konvensyen kemanusiaan. Apabila Taliban diasingkan kerana dia dianggap dia diasingkan di seluruh dunia kerana orang tak menyokong dasar dia termasuk negara-negara Islam pada tahun 86 hingga pada tahun 96 hingga tahun 2001, wujud satu gerakan di mana Osama bin Laden yang sama ini menjadi perantaraan untuk Amerika. CIA berunding dengan Osama bin Laden dan Osama bin Laden lah yang membekalkan senjata kepada orang Taliban. Tetapi apabila Taliban berkuasa, Osama juga berada di sana dan menubuhkan Al-Qaeda. Osama mempunyai cita-cita yang lebih besar kerana terlalu lama berada dalam Mujahidin, dan Osama mempunyai cita-cita bahawa Mujahidin yang menang perang akan menakluk, akan membina sebuah empayar Islam di Afghanistan. Sementara di Afghanistan,
Osama bin Laden menubuhkan Al-Qaeda untuk mengislamkan seluruh dunia dengan menjadikan pejuang-pejuang yang anti sekular, pejuang-pejuang Islam yang berada di seluruh dunia untuk melakukan keganasan dan akhirnya membangunkan sel Al-Qaeda. Al-Qaeda sangat popular di negara-negara yang sudah berkrisis, terutama di Sudan, di Niger, di Nigeria, di negara-negara Afrika yang miskin. Al-Qaeda juga popular apabila dia merubah kumpulan pejuang di selatan Filipina menjadi pro Al-Qaeda. Sebahagian daripada perjuangan di selatan Thailand juga menjadi pro Al-Qaeda, dan Al-Qaeda mula merekrut begitu ramai orang yang saudara tahu bahawa ditangkap oleh pasukan anti-terorisme Bukit Aman. Beratus-ratus tangkapan dibuat ketika Tuan Datuk Ayub Khan Maidin Piche menjadi ketua penolong pengarah unit anti-terorisme sebelum beliau dinaikkan pangkat dan menjadi ketua polis Johor. Begitu banyak sel-sel yang dibentuk dan akhirnya Al-Qaeda telah membuat satu peristiwa yang sangat besar, iaitu pada tahun 2001 apabila Al-Qaeda melancarkan serangan. Saudara lihat peristiwa bagaimana dua menara di World Trade Center diserang pada 11 September ataupun 11 September. Dia menjadi puncak kepada masyarakat dunia menganggap begitu bahayanya gerakan Al-Qaeda dalam sel mereka, kerana ia telah menyebabkan dunia mula merasa terancam dengan siri pengoboman. Siri pengoboman dilakukan Al-Qaeda banyak kali di Amerika, siri pengoboman juga dilakukan banyak kali di Afrika, siri pengoboman juga dilakukan di banyak kali di Indonesia, siri pengoboman dilakukan di selatan Thailand, siri pengoboman dilakukan di hotel Marriott di Jordan, menjadikan dunia mula merasakan apa yang dilakukan oleh Al-Qaeda telah mengancam seluruh dunia Islam termasuk negara kita, di mana terdapat juga rangkaian Al-Qaeda yang direkrut dan kemudiannya mereka berjuang. Dan sebahagian daripada mereka kemudiannya menjadi bertambah agresif apabila meletusnya perang Syria. Saya jelaskan dulu apabila WTC diserang pada 11 September, Presiden Barack Obama telah menekan butang perang, dan itulah butang perang yang mengembalikan Afghanistan ke tangan penjajah setelah bebas daripada penjajahan Rusia pada tahun 79 hingga 89. Tetapi pada Oktober 2001, Amerika telah melaksanakan misi dengan sokongan begitu ramai sekutu barat dari Britain, dari Perancis, dari Itali, dari Spanyol, dari Kanada, dari Australia, dari New Zealand, di mana Amerika telah mengetuai perang dan menyerang Afghanistan dan menyebabkan Afghanistan dijajah hingga sekarang. Walaupun Afghanistan menerima presiden demi presiden, tetapi sebenarnya Afghanistan bukanlah sebuah negara yang sepenuhnya dikuasai oleh kerajaan Afghanistan. Saya jelaskan pada saudara, kerajaan Afghanistan yang ada hari ini dipanggil sebagai kerajaan zon hijau. Berarti mereka hanya memerintah dan menguasai zon hijau, iaitu sekitar Kabul yang ditandakan sebagai zon hijau. Selebihnya, selebihnya Taliban masih lagi berkuasa di negara-negara yang besar seperti Helmand, di Kandahar, di Jalalabad masih ada Taliban, di Tora Bora, sempadan pergunungan di antara Pakistan dan juga Afghanistan masih lagi menjadi kubu kuat walaupun Osama bin Laden telah dibunuh, tetapi masih wujud gerakan sama ada Al-Qaeda yang berwajah baru dan Taliban yang terus saja berjuang. Banyak siri rundingan telah dibuat untuk membentuk kerajaan perpaduan, di mana kerajaan yang sedia ada yang dipilih melalui pilihan raya sekarang ingin berunding dengan Taliban untuk menamatkan perang, tetapi jalannya masih belum ditemui. Saya fikir waktu saya sampai di sana tahun 2006, berarti pada tahun tu Afghanistan telah berperang selama 27 tahun. 27 tahun perang, mereka dah berada dalam keadaan hampir tidak pasti apa itu keamanan. Berarti generasi yang lahir selepas tahun 79 atau mereka yang membesar dalam keadaan perang, pada tahun saya pergi itu mereka yang berusia 40-an ke bawah. Berarti yang telah ketika perang meletus mereka berusia 12 hingga 13 tahun. Mereka mungkin tak faham langsung apa itu kedamaian. Kerana saya jelaskan pada saudara, TV hampir tiada. Sedahsyatnya saya jelaskan pada saudara, waktu saya masuk final Piala Dunia di antara tahun 2006 antara Perancis dan Itali. 2 hari kita tak dapat result. Orang Afghanistan tak tahu kata Piala Dunia sedang berlangsung, dan saya berpusing di merata tempat di Kabul untuk bertanya siapa yang menjadi juara Piala Dunia, siapa yang menjadi juara Piala Dunia. Bayangkanlah sampai di hotel, di kamp tentera, di kalangan orang-orang Afghanistan yang dianggap paling maju di Kabul, tak seorang pun tahu keputusan itu, kerana tiada saluran televisyen yang menerima program luar negara, tiada berita dari luar negara, tiada akses untuk mendapatkan akhbar, tiada akses untuk mendapatkan radio. Menggambarkan betapa dahsyat tahun 2006,
Saya hanya tahu keputusan bahawa Perancis menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 setelah keluar dan sampai di Pakistan. Maksudnya saya sampai balik di Pakistan, sampai di Peshawar, barulah orang gelak mengatakan bahawa seminggu lalu, dah seminggu berita itu berlalu, bahawa juara Piala Dunia adalah Perancis. Begitulah gambaran tentang keadaan di Afghanistan. Saya jelaskan pada saudara, kadar pengangguran adalah 40%. Pendapatan mereka adalah di bawah $1 sehari, berarti sekitar RM4 sehari. Berarti RM120 ke RM160 itulah pendapatan. Dengan kadar pengangguran adalah 40%. Ramai orang lelaki tidak bekerja. Ramai wanita mengambil dadah, iaitu popi. Kalau saudara pergi ke sana dan melihat di kawasan-kawasan pedalaman, wanita menghisap popi, iaitu dadah tulen yang daripada getah pokok popi itu ditoreh, getah dadah itu datang dalam bentuk yang tulen. Dan wanita-wanita yang menagih dadah adalah perkara yang biasa. Sekalipun ibu yang sedang menyusu anaknya. Kerana kehidupan yang perit dan kehidupan yang sukar menjadikan wanita berada dalam keadaan tekanan. Kemiskinan berada di mana-mana, wanita terpaksa bekerja berat. Orang-orang lelaki mempunyai peluang yang sangat terhad mencari rezeki di negeri yang sebenarnya hampir tiada peluang pekerjaan. Ekonomi hampir musnah dan hampir pupus. Pelabur tak berani masuk kerana Afghanistan sendiri, Kabul, bandar yang dianggap sebagai bandar kemajuan sendiri dipenuhi dengan serangan bom. Hampir tiada ekonomi, kecuali apabila lebuh raya dibina. Waktu saya masuk tu, daripada saya masuk dengan terbang ke Islamabad, naik bas pergi ke Peshawar. Dari Peshawar saya naik kereta melintasi Khyber Pass bersama Dang Surya dan juga Wan Kamarudin. Merentasi Khyber Pass dalam perjalanan 7 jam, kemudian jumpa sempadan Battleground. Dari Battleground saya pergi ke Jalalabad. Dari menuju ke Jalalabad, kita akan melalui satu kawasan sempadan yang dipanggil Tora Bora, sangat panjang lah, ataupun dipanggil Banjaran Hindus. Dan antara Banjaran Hindus tu ada kawasan yang dipanggil Tora Bora. Kawasan yang di mana masa saya pergi Bin Laden belum lagi mati ditembak, tetapi itulah kawasan tempat Bin Laden berkubur di sekitar kawasan pegunungan yang dipanggil sebagai lembah tu. Dia dua gunung, dia ada lembah. Bila dia ada lembah, di dinding lembah-lembah inilah pejuang Taliban hidup, dan di dinding-dinding dia Al-Qaeda hidup. Menjadikan setiap kali bom dijatuhkan, dia akan jatuh di lantai bumi dan tidak menjejaskan mereka yang berkubur dan juga membina kekuatan di dinding-dinding lembah. Apabila helikopter ataupun jet pejuang Amerika terbang rendah, mereka akan menghadapi bazuka yang dilancarkan oleh pasukan Al-Qaeda ataupun pasukan Taliban. Ini menjadikan Tora Bora adalah sebagai kawasan makmur dan kawasan selamat yang hanya memerlukan operasi komando terlatih saja untuk merempuh masuk, tetapi adalah sukar. Saya jelaskan juga kepada saudara, kekotoran, sistem pembuangan najis sangat kotor, sangat-sangat kotor. Dan bagaimana untuk masuk di satu-satunya komplek membeli belah, saudara harus melalui scan tu seperti mana selalu di airport. Kena buka tali pinggang, kena buka kasut. Dan bayangkan kalau perempuan macam Dang ni, satu hari 3 kali dia nak pergi toilet. Dan dia tak akan sanggup masuk toilet di mana-mana rumah orang. Kerana kami tak tinggal di hotel. Kerana konsep waktu saya travel dulu, kita akan tinggal di rumah-rumah orang miskin. Dengan harapan duit yang kita gunakan untuk bayar hotel, kita boleh bayar kepada orang miskin. Kemudian kita juga makan di rumah orang miskin dengan menganggap bahawa duit yang kita gunakan tu dapat diagihkan kepada orang miskin. Jadi kami tinggal di rumah orang biasa, tak sebut miskin pun, sebab semua orang miskin. Tinggal di rumah seorang biasa yang di dalam perkampungan. Di atas ni bukit tu adalah Masjid Sultan Zahir Shah yang mati dibunuh dalam rampasan kuasa. Dia adalah Sultan terakhir. Saya boleh jelaskan kepada saudara, apabila kami sampai dan kami beli berpapan-papan telur untuk jadikan stok makanan, kerana ia mudah. Dan saya fikir bahawa kanak-kanak dekat kampung, bila kita lalu, kita rasa sangat sedih lah, pasal dia tinggal dalam rumah-rumah yang seperti saya tinggal, yang dibina daripada batu. Banyak rumah masih batu, sebab Afghanistan pernah maju. Tapi batu-batu yang buruk dan pecah-pecah, kerana ini adalah model bangunan tahun 70-an yang tak pernah dibaiki, kerana 80-an, 90-an, 2000-an dia asyik perang. Jadi kanak-kanak akan mengejar kita panjang di belakang. Dia nampak van dia ada orang asing, dia akan datang. Dan saya masih ingat bagaimana dia tengok telur tu. Saya nak bagi telur, tapi takkan dia nak pecah dan makan telur mentah. Bagaimana mereka duduk dan mendadah tangan untuk minta telur yang kita bagi. Saya dah agak akan berlaku, tapi sebab dia minta saya bagi. Betul tuan, dia pecah telur tu dengan jari dan dia sedut telur tu. Oh, itu masa tu saya rasa macam nak menitik mata, sebab saya ingat
Saya dah agak, mungkin dia buat begitu. Tak mungkin dia bawa balik ke rumah untuk pecah dan makan. Sebab di rumah mungkin ada 7 atau 8 orang menanti. Afghanistan ni kebangsaan Arab, mereka berperang dan mereka adalah bangsa yang subur. Sebab tu negara dia sampai sekarang pertumbuhan penduduk sama dengan kita. Kita 33 juta, dia 31 juta lebih. Dan kerana telur yang banyak, dan saya pun tak berapa faham apa yang patut saya beli sebab saya ambil letak telur kat rumah makcik tu sebab begini kalau saya pergi ke rumah orang miskin, pemandu pelancong saya bagi tahu kata orang-orang ni biasa tak akan ada beras, tak akan ada apa, mereka hidup struggle hari ke hari untuk makan. Jadi dia kata, oleh kerana jurubahasa saya pernah menjadi pelarian dan dia pernah berada di England dan bekerja di ladang di England sekejap. Tetapi apabila ibunya sakit, dia pulang. Dia jadi pelarian menyusup. Maksud sebab Afghanistan adalah bangsa menjadi pelarian yang antara yang terbesar yang menyusup masuk ke Eropah. Dia kata setelah dapat sedikit wang, dia beli sebiji van dan dia balik. Dia bawa balik duit dan dia beli sebiji van menjadi pemandu pelancong dan menjaga ibu dia yang sakit. So dia kata, Zainal, kalau kamu pergi ni bukan macam hotel dia orang ada makanan apa semua. Kamu kena beli makanan, mereka hanya tolong masak aja. Dan dia kata dekat saya, kata kebiasaannya orang Afghanistan ni tidak menyimpan makanan lebih daripada 3 hari lah. Maksudnya kalau ada stok makanan 3 hari agak kaya lah kerana mereka beli daripada hari ke hari, hari ke hari. Jadi bila saya pergi kanak-kanak datang tu, adalah sikit gula-gula yang lebih. Tapi itulah pertama kali saya bagi pada 1-2 kanak-kanak dan saya masih ingat lagi dia jentik ujung telur tu dan dia makan, menggambarkan kelaparan dan saya kata alamak saya ada tergerak kata kemungkinan dia makan telur mentah. Tapi saya macam takkanlah, mungkin dia balik ke rumah pecah dan goreng dalam kuali. Tapi kalau balik rumah nak pecah goreng dalam kuali, bagi keluarga yang ada 4-5 orang, mustahil dia buat macam tu. Itu antara kemiskinan yang saya lihat. Dan kemudian saya bagi tahu kepada saudara tahap perkotoran yang sangat tinggi, di mana apabila kami tidur, pemandu pelancong kami tu kata dia belikan kelambu dan dia pasang kelambu. Dia kata, kita ya kenapa nak tidur dalam kelambu? Takkanlah bersempit-sempit tak? Dia kata, kamu tidur kaki di luar je nanti. Bila cerah je kaki di luar. Berarti selepas pagi matahari naik, kita terpaksa masuk badan kita dalam kelambu. Kaki kita je di luar. Kerana lalat sangat banyak. Dan saya tak bohong saudara, lalat-lalat mereka sangat besar. 3 atau 4 kali saiz daripada lalat kita. Dan tubuh lalat dia dipenuhi kuning. Kuning badan lalat dia. Kerana lalat dia makan najis, kerana di sana orang berak mengata-kata. Sebab tak ada toilet, hampir tak ada toilet lah istilahnya. Orang berak di mata-kata, lalat akan pergi dan makan najis di rata-rata dan kemudian akan datang kepada kita. Jadi kita masuk kepala kita dalam kelambu, Wan Kamarudin masuk kepala dia dalam kelambu, pemandu saya dan kemudian Dang Suria pun selit kepala dia sikit dalam kelambu. Kerana kalau tidak kita tak akan boleh tidur kerana lalat akan menghurungi tubuh kita. Dan saya jelaskan juga kepada saudara bahawa senjata ni menjadi perkara biasa apabila pemandu pelancong saya tidak memiliki senjata dan dia takut pegang senjata kerana dia membesar di Eropah sebagai pemetik apple. Tapi dia kata kita perlukan seseorang untuk sekurang-kurangnya memiliki senjata. Waktu sampai di Kandahar, kerana dia orang Kabul tapi dia ada kawan di Kandahar, dia tak berani berunding dengan orang-orang ganas yang mungkin merampas kerana duit ni terpaksa saya simpan merata kerana saya bawa US dollar yang sangat banyak. Dia bawa seorang budak datang saya. Budak tu berusia 17 tahun. Dan kemudian budak ni datang dengan menyanyi lagu Hindustan kerana di sana video popular orang kaya akan ada video sebab TV, satelit semua tak ada. Mereka akan beli filem-filem Hindustan dan main je filem Hindustan tu. Sampailah budak ni, sebenarnya pos tu tidak bercakap Hindi. Pos tu bercakap Urdu. Berarti Hindi dalam filem Hindustan adalah bahasa yang lain, Urdu adalah bahasa yang lain. Jadi oleh kerana dia banyak mendengar, di hari-hari tak ada kerja, dia melihat je video filem-filem Hindustan, dia hafal semua lagu-lagu Hindustan yang popular. Dia jadi datang dan menyanyi lagu Hindustan dan saya pun rasa curiga. Dan dia kata, pemandu pelancong saya ni kata, inilah orang yang paling layak untuk menjadi kita punya bodyguard kerana dia tak ada rekod kacau orang dan dia bukan orang Taliban dan bukan orang Mujahidin. Dia budak baru naik 17 tahun. Mak dia kata, ambillah dia bekerja kerana dia asyik habiskan masa menonton filem Hindustan. Jadi bila saya berunding dengan dia dengan menggunakan orang tengah yang boleh berbahasa Inggeris, dia bagi tahu kata mereka ni selesa kalau dia bawa senapang AK-47 ataupun dia bawa pistol dia. Jadi bila saya sampai kat depan rumah dia, orang lain tunggu dalam van dan saya masuk ke dalam kawasan rumah dia. Dia buka peti, barulah saya tengok macam-macam jenis senjata dan saya berasa sangat berdegup-degup. Rupanya di senjata rumah orang ni dia simpan banyak senjata. Dan saya kata, saya tak pasti nama dia siapa. Saya kata cukuplah bawa satu pistol kecil. Dan pastikan kalau boleh benzin dia tak payah masuk lah. Sebab bila kita orang asing, saya jelaskan pada saudara, kerana Afghanistan terputus hubungan dengan dunia.
Mereka tak tahu kita Islam. Setiap kali saya jumpa, saya akan melaungkan Musalaman, Assalamualaikum, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sebab dia tengok muka kita, dia mungkin menganggap kita adalah pekerja kontrak daripada China. Kerana China dapat kontrak banyak membina lebuh raya. Maka pertama kali mereka melihat orang asing adalah orang Cina. Berarti orang Melayu bukanlah bangsa yang mereka selalu lihat. Dan pakaian kita tidak menggambarkan kita Islam. Kerana saya tak pakai kurta, saya pakai pakaian biasa je untuk masuk. Jadi oleh kerana saya sentiasa ketakutan kerana ditembak, kerana dianggap kafir, asal jumpa orang je, kan kita dekat Malaysia kan, jumpa orang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Asal ni jumpa orang kat pasal, Musalaman, Musalaman. Dia akan berhenti, kagum. Musalaman, Musalaman. Saya pun, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar. Itu yang saya lakukan sepanjang perjalanan. Saya ingat itulah perjalanan pahala zikir yang paling banyak saya dapat. Kerana itulah setiap kali jumpa orang, nak yakinkan orang, Musalaman, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka pun datang dan peluk kita. Itu perjalanan yang saya lalui. Dan saya beruntung kerana oleh kerana semua wanita Afghanistan memakai burqa bila keluar daripada rumah, kecuali di beberapa kawasan kita akan dapat melihat wajah mereka. Saya fikir Dang Suria adalah seorang perempuan yang sangat cantik. Walaupun dia memang saya kata Dang pakai selendang je, dia pakai selendang, dan bagi mereka tak marah, tapi mereka menganggap mungkin seorang lagi wanita daripada China, kontraktor yang mendapat kontrak. Jadi bila setiap kali ada jumpa Dang, pegawai-pegawai tentera akan lebih berlembut dengan saya, kerana saya akan melalui kawasan-kawasan yang sangat ketat kawalan tentera dia. Hingga saya tak boleh lupa satu peristiwa bila nak masuk ke pintu Kabul. Saya ditahan oleh seorang seorang ketua tentera yang jaga pos tu dengan kekuatan 80 anggota, dan dia berpangkat kenal tetapi tidak belajar di luar negara. Berarti dia belajar di bawah tentera Amerika, dilatih di Afghanistan, dan kemudian dia seorang yang dilihat berbakat dan dinaikkan pangkat. Berarti kalau saudara berjumpa dengan pegawai-pegawai tentera Afghanistan, 90% daripada mereka tidak boleh berbahasa Inggeris, dan mereka adalah tentera yang direkrut dan kemudian diberi pangkat oleh pihak Amerika. Saya jumpa dengan dia, dia panggil saya turun, macam nak tahan saya daripada masuk. Saya kata, habis permit yang saya perolehi daripada Pakistan, daripada kedutaan, daripada Kementerian Dalam Negeri Kabul yang diposkan ke Islamabad di Pakistan, mengatakan saya dibenarkan sampai dan ke mana-mana wilayah yang saya ingin pergi, saya dibenarkan. Kerana saya gazet sebagai jurnalis, maksudnya masuk untuk menjalankan tugas, tetapi risiko keselamatan tidak dijamin oleh kerajaan Afghanistan. Saya dipanggil tunggu, dan dia bercakap dalam bahasa Afghanistan dengan kasar dan sangat keras. Rupanya bila ditafsirkan, aku tak akan lepaskan tetamu ini selagi dia tak minum teh dengan aku. Itu je saudara, dia nak ajak minum teh. Saya dah takut. Sampai tentera-tentera datang. Kita tak pernah tengok senapang besar. Askar kita pakai M16 ke bawah. Tuan-tuan tahulah Kafelnikov kan, dia punya benzin dia tu panjang melengkung. Dan senjata-senjata tu sangat menakutkan kita bila dipakai ramai. Dan dengan baju-baju mereka yang kita tahu kan, tentera kita pakai kemas, dan jarang kita nampak tentera kita tu pegang senjata dalam keadaan tangan tu berada di dalam keadaan macam ada satu peristiwa besar kan. Jadi kami turun, dia bentangkan kapet di atas padang, dan dia kata ini teh terbaik. Dia bawa teh, jurubahasa saya bercakap, rupanya tuan-tuan, apabila mereka berada di dalam kawasan luar perbukitan Kabul dan sentiasa dalam keadaan bersembunyi di balik gundi pasir, tentera-tentera merasa sangat sunyi. Jadi apabila mengetahui tamu ini adalah orang Muslim, kerana mereka adalah mazhab Sunni Hanafi, berarti mereka meraihkan kita kerana kita juga adalah orang mazhab Sunni, walaupun kita adalah mazhab Sunni Syafi'i. Mereka sangat meraihkan kita. Dan perkataan Musalaman, dia sangat bangga kerana selama ini mereka mengingat orang Afghan saja yang beragama Islam. Bila lihat wajah-wajah kita tak berjambang, pakai bukan kurta, tidak memakai pakaian tradisional Afghanistan, dan kita adalah Muslim, mereka merasa sangat bangga. Dan mereka sangat terharu bila kita sampai je kita bagi tahu kata kita nak bersolat jemaah kerana kita belum bersolat. Maka mereka sangat gembira untuk menyediakan ruang solat. Dia sebenarnya tuan menariknya apa? Perbukitan tu dia landai, dan di bawahnya ada ruang untuk masuk ke Kabul. Jadi atas perbukitan tu mereka jaga kerana mengawasi pekerja-pekerja kontrak daripada China yang bekerja untuk membangunkan lebuh raya. Jadi dia bentangkan tikar kan. Jadi bila tikar di bawah pohon-pohon pinus, dia banyak pohon pinus cantik lah macam ru kan, tapi kita tak berada tepi pantai, kita berada di atas dataran rata perbukitan. Dia membentangkan kapet dan dihidang. Dan dia kata inilah teh yang terbaik yang berada di Afghanistan, yang dibekalkan kepada dia kerana dia adalah seorang kena. Jadi bila makan,
Saudara, dia pun tuang teh kepada kita, duduk dan kita minum, dia bertanya tentang Malaysia, kita cerita pada dia. Dia langsung tak tahu di mana Malaysia dan dia tak tahu pun bahawa ada orang Islam yang memang berwajah macam kita. Kita banyak, when you meet Indonesian, they also look like us. Kita cerita, dan kita bagi tahu Indonesia adalah negara Islam yang ramai orang. Untuk seorang kenal yang kita rasa memimpin satu angkatan tentera yang besar, tetapi tidak mengetahui banyak benda tentang dunia adalah satu gambaran betapa Afghanistan tidak menerima banyak maklumat, hidup dalam kokon yang sangat sempit. Dan saya fikir itu adalah salah satu sebab rundingan damai, perpaduan masa depan, kerjasama dan juga proses memajukan Afghanistan tidak dapat dibuat kerana mereka sendiri tak faham apa itu kemajuan. Selepas minum teh, dia baru kan masa tu pegawai tentakan pistol Beretta baru keluar di pasaran. Jadi dia ni baru dapat je Beretta yang dibekalkan oleh kerajaan Amerika yang ada di sana kerana dia berpangkat tinggi. Dia keluarkan pada saya menunjukkan pistol Beretta. Dia suruh saya pegang lah. Dia kata, tengoklah pistol ni pistol Beretta. Saya pertama kali tuan-tuan, saya tak pernah pegang pistol kecuali pistol mainan lah. Dia letak depan saya dan saya benar pegang. Dia kata, dia dah lock lah. Saya rasa sangat menggigil kerana kita di Malaysia ni pistol ni adalah penjenayah. Pistol adalah penjenayah, PNP. Pistol, PNP. Pistol adalah polis. Berarti sama ada polis saja yang pegang pistol atau penjenayah yang pegang pistol. Kita tak faham pasal saya tak pernah tengok. Itu pengalaman setelah minum teh apa semua berpeluk-pelukkan dan dia mendoakan kami selamat untuk masuk. Jadi dalam hati saya terkejut adalah pertama saya ingat saya ditahan kerana akan dilarang memasuki Kabul. Tapi saya ditahan oleh seorang kenal yang berbulan-bulan hidup di kawasan perbukitan, meninggalkan anak isterinya dalam Kabul. Dan rupanya rindu untuk bercakap dengan orang asing dan rindu untuk bercakap perkara-perkara baru dan ingin tahu tentang Islam di tempat yang lain. Dia 1 jam juga hinggalah saya, sejam lebih nak masuk 2 jam saya bagi tahu kat dia saya tak boleh lama. Sebab kalau lama ni saya akan lambat sampai ke Kabul dan saya tak boleh mencari tempat tinggal. Itu satu peristiwa dia. Peristiwa yang kedua adalah daripada Kabul saya nak pergi ke Bamiyan. Bamiyan adalah tempat yang kota patung Buddha. Saudara harus ingat bahawa tempat penyebaran agama Buddha yang mempunyai monumen tertua di dunia adalah di Afghanistan, di Bamiyan. Kerana saudara ingat Buddha berasal daripada Asia Selatan. Afghanistan adalah sebahagian daripada wilayah Asia Selatan pada zaman purba sebelum kedatangan Islam. Kerana Buddha dan Hindu adalah agama yang lebih tua dari segi pengaruhnya di Asia Selatan. Jadi sebelum Afghanistan menjadi negara Islam, Bamiyan yang terletak agak-agak sebenarnya 80 ke 100 km aja, tapi saya lalu jalan laluan bukit kerana laluan utama tu setiap hari saya pergi ke pasar tanya orang, dia kata jangan pergi sebab semalam ada Taliban lancarkan pelancar roket dan kena mati. Jadi laluan tu walaupun boleh lalu hanya tempoh 2 jam, tak ada orang recommend. Jadi hari-hari saya masuk pasar, berapa lama saya nak tunggu kalau saya tak boleh pergi ke Bamiyan untuk merakamkan kawasan patung Buddha tu. Saya gunakan jalan lama. Sepanjang saya berada di jalan lama, saya berhenti di banyak pos tentera untuk mendapat pelepasan dan pos tentera ni ada sampai tahap 5 orang dan ada tahap seorang je. Saya sampai satu pos tentera tu pakai selipar je. Duduk termenung. Rumah dia tahu apa? Rumah dia adalah kereta kebal lama yang ditembak oleh tentera, yang ditembak oleh Taliban musnah. Jadi itu kereta kebal milik Rusia yang dia ubah suai bangkai tu. Itulah pos yang dia tinggal. Dia tidur, dia bangun, dia tak ada apa. Dia ada selipar je satu dengan seluar buruk dia dan uniform tentera tu dan satu senapang. Dia punya kesunyian tuan-tuan bila kita singgah, dia minta rokok, isap rokok. Lepas tu yang bestnya tu bawah kereta kebal tu adalah tali air yang lalu. Cantik saudara, bila kita masuk dalam kereta kebal tu bawah tu adalah tali air. Cedok je. Air gunung, dia terus masak je. Kebetulan kereta kebal tu musnah di tali air yang lebih kurang sedepa tangan saya lah, air mengalir di situ. Lepas tu lantai tu dia tebuk, jadi bila kita masuk bawah tu adalah air. Maksudnya kalau dia nak mandi, dia ambil, dia siram daripada body kereta kebal yang kecil. Sampai satu masa dia kata dekat saya, kerana kita dah bagi dia rokok, kebetulan kameraman saya isap Marlboro kan. Dia sukalah rokok Marlboro ni, dianggap rokok yang kaya. Kerana mereka kan dipengaruhi oleh tentera Amerika yang menakluk Afghanistan. Dan tentera-tentera Afghanistan ni dilatih oleh tentera Amerika. Jadi bila tengok Marlboro bagi dia adalah satu yang sangat hebat lah. Maka dia kata, dia nak tukar, dia terima kasih kerana kawan saya kameraman ni mungkin rokok tu tinggal dalam 4-5 batang. Dia isap, dia kata ambil lah semua pasal dia bawa stok rokok banyak. Kerana gembira tu tuan-tuan, dia bagi satu benzin senjata. Itu tengok gambar Wan Kamarudin dengan Dang Suria pegang tu. Mohsin mungkin boleh share gambar Dang Suria dan Wan Kamarudin pegang tu. Lah itulah peluru yang dia nak belanja suruh tembak ke gunung. Dia kata tembak je. Dia belanja satu benzin. Benzin tu satu barrel peluru tu boleh tembak je. Magazine orang panggil. Satu magazine tembak je. Sebagai pertukaran kepada 5 batang rokok yang
Kameraman saya kata ambil dia dah ada rokok yang baru. Itu yang kami ambil gambar Wan Kamarudin dan Dang Surya beraksi dengan Kafelnikov tu adalah dalam perjalanan untuk menuju ke Bamiyan. Okey, itu saja. Kita dah lalu sesi ni 40 minit. Saya berkongsi pada saudara dan hingga sekarang Afghanistan masih kekal begitu. Saya fikir tak banyak yang dicapai oleh Afghanistan dari segi pembangunan. Walaupun Rebuh Raya telah dibina daripada Jalalabad menuju Kabul, tetapi kerana tiadanya keamanan, ekonomi tak berkembang di sepanjang laluan hampir 100 km. Kandahar juga, Helmand masih lagi menjadi wilayah yang hari-hari berkrisis, manakala kalau kita dengar sekarang tak ada bulan ataupun tak ada minggu yang dilalui tanpa pengebom berani mati masuk dan mengebom kawasan-kawasan strategik yang dikuasai oleh tentera kerajaan dan tentera Amerika di Kabul. Itu saja, kita doakan supaya Allah rahmati Afghanistan. 40 tahun adalah tempoh yang terlalu panjang untuk sebuah negara bangsa hidup dalam kemiskinan dan peperangan. Saya harap satu hari adalah satu peristiwa yang paling besar perlu berlaku di Afghanistan adalah kesedaran mengenai apa itu keamanan dan apa itu kemajuan. Hingga sekarang kerana mereka dah selesa dengan perang, maka mereka mengatakan apa yang mereka lalui sekarang jauh lebih baik daripada hari-hari dulu. Perang bunuh di antara perang saudara tahun perang Mujahidin melawan Rusia 79-89, perang saudara di antara tentera tempatan, tentera pejuang dengan kerajaan boneka 79-82, perang Taliban dengan kerajaan perang Taliban dan juga kerajaan Mujahidin pada 82-86, 86-91, dan perang pejuang melawan tentera Amerika pada tahun 2001 hingga 2020. Jadi apabila mereka melalui era sekarang, mereka menganggap ini jauh lebih baik daripada pengeboman dan peperangan. Hinggalah mereka tak tahu bahawa menikmati kemajuan dan menikmati keamanan sebenarnya bukanlah seperti apa yang mereka alami sekarang. Jadi kita doa supaya Allah beri kerahmatan kepada Afghanistan. Ada 32 nyawa orang Islam, sebuah bumi yang 95% adalah penduduk Islam bermazhab Sunni, Imam Hanafi. Dia 85%. Kerana 15% adalah Syiah Hazara, yang saya kata Syiah yang sangat baik, orang-orang yang berkulit putih, sangat lemah lembut dan mengikat serban yang tinggal di kawasan-kawasan berhampiran dengan Bamiyan. Saya dilayan dengan baik oleh orang-orang Syiah Hazara, makan minum, walaupun mereka tahu kita bersolat 5 waktu, jadi sampai masa pemandu tu akan kata ini telah masuk waktu Zuhur, boleh bersolat di sini. Sebentar saya kata tak apa, kita akan jamak saja, tapi dia kata tak apalah kamu jamak secara Sunni kerana kami memang bersemayam secara Syiah. Bila sampai di tempat-tempat, dia beritahu kepada ketua dia, kata kita perlu ruang solat untuk mereka selesaikan solat kerana mereka adalah saudara kita daripada mazhab Sunni. Yang membantu saya itu adalah seorang pengarah kurator yang belajar di England, tetapi kemudian pulang dan menjadi pengarah kurator untuk menyelamatkan artifak-artifak warisan Islam dan bukan Islam yang berada di bumi Afghanistan. Seorang anak muda yang sangat baik, seorang Syiah Hazara yang sangat menghormati kami, delegasi yang dianggap sebagai Sunni Syafi'i. Itu saja saya berkongsi dengan saudara. Kita akan pergi pada sesi jualan. Saya ucapkan terima kasih kepada berapa ramai orang yang menonton petang ini dah. Alhamdulillah, ini antara perkongsian yang tinggi dengan saudara. Dan saya ingat pada saudara, walaupun kita susah, saya selalu ingatkan orang, kata sedikit saja doa saudara mungkinlah panjang, mungkinlah pendek, tapi di hujung doa supaya dia dihitung sebagai keikhlasan pada hati kita. Doakanlah untuk orang Palestin, doakanlah untuk orang Afghanistan. Ini kata kerana kita berdoa untuk kita kerana PKP dan juga COVID-19 juga kesusahan pada kita. Tapi jangan lupa berdoa kepada orang Palestin yang telah pun 80 tahun dijajah oleh orang Israel, dan berdoa untuk orang Afghanistan yang 40 tahun hidup dalam peperangan hingga pada mereka sehari tanpa bunyi peluru bererti aman. Sehari 3 hari dengan sedikit makanan bererti kemakmuran. Bayangkanlah 3 hari dengan ada makanan. Saya tak boleh lupa. Saya dah agak dalam kepala kalau bagi telur mesti dia ambil makan, tapi tak kala nak makan telur mentah. Dalam agak-agak tu saya capai dan bagi, sebab dia budak perempuan yang sangat kecil. Saya ingat usia dia 4 tahun, 5 tahun, yang selekeh dia tengah main-main yang dia nampak. Jadi orang lain tu tunggu daripada jauh ada makanan atau tidak kan. Dia datang dekat dengan, pasal saya buka daripada belakang van, makanan banyak kan. Jadi memanglah ada roti-roti yang kita akan edar, tapi saya ingat dia terlampau lapar dan dia datang dengan muka comot. Saya boleh ingat bagi telur dengan kata, mesti dia balik rumah goreng. Dapat dia telur tu, dia terus kopek ujung tu, duduk, dia minum. Dia makan isi telur kan. Itu perkara yang tak dapat saya lupakan. Sama seperti mana
Saya pernah cerita pada saudara di Ethiopia, bila sampai kan saya tak larat puasa. Jadi saya pun jaga-jaga, alamak kita tak bersahur ni. Tapi ini dah puasa di Malaysia, kita ikut Malaysia puasa. Tapi saya tak sahur kan, puasa saya batal sebab saya tak niat. Saya pun kopek jagung mentah yang saya beli, jagung rebus yang saya beli itu saya makan. Bila makan jagung tu rasa macam tak sedap. Tong sampah tepi balkoni ni di Afghanistan, nanti saya cerita di Ethiopia. Saya nak baling pada tong sampah tu, daripada malas daripada atas katil saya baling, tak jatuh tong sampah, dia jatuh dekat balkoni, dia melantun jatuh ke bawah. Dalam 10 saat saya dengar orang menjerit-jerit. Rupa-rupanya saya pergi ke balkoni dan tengok seorang budak perempuan pegang jagung saya tu, dia peluk jagung saya. Budak-budak lelaki bantai dia pung nak rebut jagung tu. Saya menjerit daripada atas, dia orang tak peduli, saya terpaksa lari turun tangga dan pergi keluar dan leraikan. Bila saya leraikan, jagung rebus tu berada dalam pelukan budak Ethiopia ni dengan bibir-bibir dia dah berdarah. Bagaimana seorang budak perempuan mempertahankan jagung yang sebenarnya saya buang tu, saya tak tahu tuan-tuan. Kadang-kadang tu lah senang je lempar je ke tepi kan, tak berlaku bencana. Saya buang. Tapi lepas tu dia jadi banyak pengalaman. Saya kenal budak-budak tu dan saya anjurkan dia berbuka puasa walaupun dia tak puasa. Banyak jenaka lah, nanti saya akan cerita peristiwa-peristiwa yang tragik mengenai Ethiopia selepas ni. Kita akan berniaga lepas ni. Saya mengucapkan terima kasih pada lebih 900 orang yang tunggu dan mendengar berkongsi cerita mengenai Afghanistan walaupun saya tak naikkan poster mengenai Afghanistan. Saya tak ada apa-apa nak cerita pada saudara kecuali setiap hari kita buat satu story pada waktu petang untuk mengingatkan kita bahawa kita tergolong dalam golongan yang Allah sangat sayang. Walaupun kita dapat COVID-19, kita hidup dalam keadaan susah sekarang, tapi kasih sayang Allah ada. Kerana apa Allah yang turunkan kepada kita adalah sekadar menginsafkan kita. Berbanding ujian yang Allah turunkan kepada 200 juta orang yang Muslim yang berada di bumi Afrika dalam keadaan kebuluran, kepada 30 juta Muslim yang berada di Afghanistan yang tak pernah menikmati keamanan, kepada 8 juta orang Palestin yang terpaksa hidup di negeri sendiri dalam keadaan berperang dan menjadi pelarian di seluruh dunia.